Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadha alkitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu sifat yang 20 itu. Sifat 20 yang kita mengaji itu mula daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar hingga kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan hingga kaunuhu mutakalliman. Sifat 20 tu terbahagi atas 4 bahagi. Jadi pada hari ini kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan bagi Syekh Zainil Abidin Ibni Muhammadil Fattani Al-Makki Summal Filfilani rahimahullahu ta'ala. Hari ininya kita masuk orang panggil perbahasan tentang definisi atau jenis bagi tiap-tiap sifat 20 tersebut. Jenis dia, kategori dia serta dengan definisi bagi masing-masing kategori. Jadi perkara yang kita akan baca ni ialah setengah daripada perkara yang tidak fardu ain di atas mukallaf mengetahui. Artinya dia bukan daripada hak fardu ain, bukan ilmu yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf tu tahu serta i'tiqad dalam hati. Tu pertamanya kita kena tahu gitu dulu. Supaya nantinya tak ada yang mengatakan, payahlah mengaji sifat 20, kena ingat jenis sifat tu ada nama nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Tidak. Tahu jenis-jenis sifat, kategori sifat ni tidaklah daripada perkara yang difardu'ainkan di atas mukallaf. Hanya ia termasuk daripada setengah perbahasan ulama kalam, ulama mutakallimin. Jadi hak fardu ainnya ialah selesai dah hak bahagia ketuhanan lah.
bahagian ilahiyat atau uluhiyat, rububiyat, bahagian ketuhanan, kita telah selesai dah menyata, iaitu apa? Kita mengiktikadkan mesti ada di zat Allah Ta'ala segala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak mampu dan tidak boleh kita nak mengsakap, nak menghinggakan berapa-berapa ke sifat kamalat kesempurnaan tersebut. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahuinya. Dan tentu tidak di zat Allah Ta'ala tu ada segala sifat-sifat kekurangan yang tak melayakkan zatnya disembah. Berapakah sifat kekurangan yang tak ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut, itu pun hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mengetahui. Kalau gitunya, itu orang panggil iman ijmaliyun. Kemudian alim ulama kita kata tidak memadai mengetahuikan sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni secara ijmal, begitu tidak. Maka kerana itulah di dalam Al-Qurannya ada Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabul ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Atau kama qala Allah. Saya kurang ingat sikit ayatnya. Jadi Allah Ta'ala firman dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu, dikhitabkan kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dah. Tapi apa Allah Ta'ala suruh? Aminu billahi wa rasulih, beriman oleh kamu, kalian semua orang yang telah beriman, beriman oleh kalian semua dengan Allah dan Rasulnya Allah. Jadi orang yang beriman dah disuruh beriman lagi. Ini orang panggil bukan min babit takmilil kamil, dia panggil. Bukan min babit tahsilil hasil, bukan daripada bab menghasilkan benda yang telah hasil, bahkan min babit takmilil kamil, bahkan setengah daripada bab menyempurnakan perkara yang sempurna. Maka kerana itulah iman ada dua, iaitu iman ijmaliyun yang tadi, kemudian iman tafsiliyun. Apa iman tafsiliyun? Ini kita beriman dengan segala sifat-sifat Allah Ta'ala dengan secara hurai satu persatu. Maka sifat Allah Ta'ala hurai satu persatu itu pun banyak. Hingga ada ulama yang menambahkan sifat ma'ani itu ada sifat idrak, ada sifat takwin, dan maknawiyahnya ada pula kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan dan sebagainya. Dan ada lagi yang menambahkan sifat-sifat fi'il. Dan ada juga yang menambahkan sifat-sifat zat. Selain daripada sifat ma'ani yang tersebut, ada lagi sifat-sifat ma'ani yang lain. Itu perbahasan yang sangat panjang. Tapi yang disepakati, orang panggil ittifaq ulama usuluddin, ulama akidah ni, ulama tauhid ni, iaitu apa yang telah kita lalui dah daripada mula sifat wujud sehinggalah sampai kepada sifat kaunuhu mutakalliman. Dah. Jadi kalau kita rajin membaca kitab-kitab, maka jangan peliklah, nantinya ada kita akan berjumpa lagi ada sifat wajhun, sifat istiwa, sifat ulu, sifat yadan atau yadun, sifat a'yun. Itu pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, iaitu semuanya sifat ma'ani. Mana yadun tu ialah orang panggil maknan, satu sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala, bukan jarihah, bukan anggota tubuh badan, bukan orang panggil yang segera faham, al-mutabadaru minhu, makna yang disegera faham. Tangan tu ialah anggota lah. Tetapi bukan begitu ulama kita faham. Yadun salah satu contohnya, itu pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ialah sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala, bukan anggota jarihah, tidak. Itu perbahasan yang panjang. Jadi kerana itulah ulama-ulama tauhid kita, ulama-ulama usuluddin kita tidak memasukkan perbahasan tersebut di dalam kategori sifat ma'ani. Bahkan terlebih dahulu di dalam perbahasan sifat mukhalafatuhu lil hawadithi telah dibawa datang dah bagaimanakah kita orang ahli sunnah wal jamaah
sama ada jumhur ulama mazhab salaf, jumhur mazhab salaf dan jumhur mazhabil khalaf, maka bagaimana cara mereka berinteraksi dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, dengan sifat-sifat khabariyat dan sebagainya, itu dengan dua cara lah, iaitu takwil ijmali, tafwid ilallah, tafwid makna ilallah. Mana takwil secara ijmali dan diserahkan, orang panggil ini kelompok mufawwidah, kelompok tafwid dia panggil, itu jumhur ulama salaf. Jangan kira dengan kelompok taimiyun, mereka mengatakan itu bukan salaf, itu ialah tajhil, bukan tafwid, jahil lah, itu tuduhan yang tidak berasas lah. Kemudiannya satu cara lagi ialah mazhabul khalaf, mana iaitu takwil ijmali serta ditakwilkan tafsili, iaitu menentukan, menta'yinkan mana-mana makna majazi yang layak nak dipakaikan makna tersebut pada hak Allah Subhanahu wa taala dengan ditimbang neraca bahasa, isti'malurah dia panggil. Isti'malurah dalam bahasa Arab ada diguna ke tidak dan sebagainya. Itulah jalanan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pada pagi ini kita nak masuk membahas atau memuzakarahkan perkara yang bukan fardu ain atas orang-orang awam untuk mengetahui. Tapi kalau kita tahu itu bagus, elok. Tapi jangan sampai nanti bila susah nak faham, payahlah belajar ilmu sifat 20 ni, tak nak mengaji saya. Dah. Karena itulah kita sebut awal-awal apa yang kita nak muzakarah pada pagi ini, sambungan daripada kitab kita Miftahul Murid ni, bukan fardu ain, tetapi kalau kita tahu pun elok, kalau kita tak faham pun janganlah orang panggil kita kata ini ilmu apa ni, susah menyusahkan, Islam itu mudahlah dan sebagainya. Tu jangan kata lagu tu dah. Paling kurang pun kita kata Masya Allah, ulama punya perbahasan kita sendiri tak sampai dengan akal kita untuk memahami. Itu cukup dah. Mana kita tu tahu qadar diri kita tahu, orang panggil qadar ulama kita. Jadi masuklah kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimahullahu, merahmati akan rahimallahu liman, gitu, rahimallahu liman, merahmatilah oleh Allah bagi mereka arafa biqadri nafsihi, yang mengetahuilah ia dengan qadar dirinya. Jadi kita tahu qadar kita setara mana, itulah tandanya Allah Ta'ala merahmati kita. Gitu. Jangan pula apabila kita payah nak faham, apa sifat 20 ni, tak payah mengaji lah. Tu ini orang panggil apa? Tandanya kita tu tidak mempunyai hati yang baik. Kita sentiasa menjahat sengka, lebih-lebih lagi menjahat sengka dengan ulama. Ini orang panggil malang, tidak apa, malang yang tidak berbangun lah. Menunjukkan hati kita tu tak baik habis. Kita baca tengok sikit ketahui olehmu. Ketahui olehmu ni terjemuh dari Arab agak fa'lam ai utlubul ilma hatta tata'allam, tuntutlah olehmu akan ilmu. Utlubul ilma hatta tata'allam, tuntutlah olehmu akan ilmu sehingga engkau mengetahui. Itu mana ketahui olehmu, mana tuntut ilmu sehingga kamu tu tahu, sehingga kamu tu reti akan bahawasanya sifat yang 20 itu, kita duk belajar dah sebelum pada ni, 20 start daripada wujud siapa ke kaunuhu mutakalliman, itu terbahagi atas 4 bahagi, terbahagi atas 4 jenis, 4 kategori. Mana 4 kategori? Pertama daripada 4 sifatun nafsiyatu. Sifatun nafsiyatu, sifat nafsiyah. Tu sifatun nafsiyatun, ini sifat yang dibangsa pada zat. Nafsi sini artinya diri lah, sifat yang dinisbah pada diri. Itu diri ni kena ke zat Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kalau orang panggil kita bahas tentang sifat tu ialah sifat Allah Taala. Kalau kita rasa kata nafsi ni ialah diri kita, maka kena ke jasad tubuh badan kita. Jadi kategori sifat ni ya tidak semestinya hak Allah Ta'ala dah. Kita pun ada juga ni sifat nafsiyah kita ni. Mana? Wujud lah. Tu cuma
hakikatnya berlainan lah, walaupun namanya sama tapi hakikatnya berbeza. Dah. Tu. Macam sifat salbiyah ada tak kita sifat salbiyah ada. Mana? Tu. Miskin. Itu. Miskin apa makna miskin? Ibarat daripada tidak ada harta. Tu. Faham kok tidak? Itu jelah tu. Salbiyah kita tu. Atau mandul, mana tak ada harta, tak ada anak. Mandul tu tak ada anak, nak miskin tu tak ada harta. Nah. Baik. Sifatun nafsiyatun namanya, sifat nafsiyah, yang sifat yang dibahasa pada diri, pada zat. Nah. Dan iaitu sifat nafsiyah tu wujud jua, wujud saja. Nafsiyatun wahia wujudun, gitu. Sifat nafsiyatun ni ialah hanya sifat wujud saja, sifat ada. Tu sifat ada satu tu, sifat wujud satu tu, ulama kita mengkategorikan ia adalah sifat nafsiyah, sifat yang kita bahasa pada diri, pada zat. Kalau Allah Ta'ala kat pada zat Allah Ta'ala. Nafsiyah kita lah. Itu lagu tu. Dan ta'rif nafsiyah itu, dan ta'rif sifat nafsiyah. Ini nak mari definisi. Ta'rif ni penting lah. Kita kena tahu ta'rif tu sangat penting. Kenapa? Kerana kalau kita tak tahu ta'rif, maka sesatlah kita dalam menghukum. Kita tak akan kenal mu'arraf, dia panggil benda hak nak dikenal. Sekarang nak tahu gapo dia nafsiyah. Tu dia panggil sifat nafsiyah tu dia panggil mu'arraf. Maka kalau kita nak kenal mu'arraf, yakni apakah ia nafsiyah atau sifat nafsiyah, maka kita kena tahulah definisi dia. Kalau bahasa zaman dulu dia panggil definisi ni peta-petaan, peta. For kita nak pergi ke satu tempat tu, kita nak tahu peta. Kalau tak tahu peta nak pergi, maka sesatlah kita. Tak sampailah ke destinasi yang kita nak pergi tu. Kerana itulah kalau kita baca kitab-kitab ulama dah, tak kira lah kitab fiqh dan sebagainya, belum daripada ulama nak menyata hukum. Hukumnya wajib ke haram ke makruh ke sunat ke haram, terlebih dahulu ulama akan bawa datang ta'rif. Ta'rif. For kita kata semayang, as-salah. Apa dia as-salah? Ma hiya as-salah tu? Apakah ia panggil semayang? Maka ulama bagi definisi ta'rif peta-petaan tadi. Kalau kita kat map location lah. Zaman ni map location lah. Orang panggil map location. Map location macam-macam bahasa lah ni. Jadi ulama akan mari ta'rif tu apa makna? Apa orang panggil as-salah? As-salatu lughatan, bermula semayang tu dari segi bahasa Arabnya. Ad-du'a bil khairi, doa dengan kebaikan. Apa itu? Lepas tu kalau kita pakai makna lurah bahasa itu, rasaklah tiap-tiap kali berdoa tu kita duduk semaya dah ke mana. Kata mana mak? Semaya tahu dak lagi? Semaya dah. Bila semaya? Tadi nak makan macam doa tu semaya tu. Berat lagu tu. Sesaklah. Maka ada orang panggil definisi atau peta-petaan map location tadi itu yang dikehendaki maksudnya di sisi ulama fuqaha. As-salatu hiya atau as-salatu istilahan indal fuqaha'i. Bermula semaya tu secara istilah, yakni istilah di sisi ulama tu fiqh, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusatin. Itu contoh itu. Beberapa banyak perkataan dan beberapa banyak perbuatan yang dimulakan dia dengan takbiratul ihram, disudahkan dia dengan salam, dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu. Inilah semaya. Hak dikehendaki oleh syarak. Makna pada syaraknya ginilah semaya. Jadi tak boleh semata-mata berdoa gitu amin. Semaya itu ya. Taklah dah rakaat sujud dan sebagainya. Itu contoh. Maka barulah bawa mari wa hukmuha, dan bermula hukumnya semaya itu fardu ain. Fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Setiap sehari 5 kali. Itu bagai-bagai gitulah. Itu contoh. Kenapakah definisi ini sangat penting.
Sehingga ulama buat ta'rif terhadap ta'rif. Definisi tu apakah dia definisi? Apakah orang panggil definisi bagi definisi? Nak kenal ta'rif tu pula jadi mu'arraf. Apakah dia ta'rif? Apakah dia definisi? Kata ulama, makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Itu. Makanat ma'rifatuhu, barang yang adalah makanat ma'rifatuhu, barang yang adalah mengenal akan dia, akan barang tadi tu, sababan menjadi sebab li ma'rifatil mu'arraf. Menjadi sebab bagi dapat kenal benda hak nak dikenal. Itulah dia panggil ta'rif atau ta'rif, definisi ta'rif bagi ta'rif. Jadi kalau kita tak kenal dia, maka tak kenal lah benda hak nak dikenal. Maka kerana itulah ulama yang mari tulis musannif kata ini, dan ta'rif nafsiyah itu, dan bermula definisi bagi sifat nafsiyah, atau dan bermula peta-petaan, map location bagi sifat nafsiyah itu ialah al-halus sabitatu. Al-halus sabitatu lizzati madamatiz zatu madamatiz zatu ghaira mu'allalatin bi'illatin. Itu. Jadi definisi sifat nafsiyah di sini beliau mendatangkan dengan jalanan Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau ulama Maturidiyah. Iaitu ulama yang menyabitkan jenis sifat tu ada hak bangsa hal. Apa sifat hal? Iaitu sifat amrun khariji, perkara yang sabit sungguh dia tu di luar daripada kepala otak kita. Maknanya bukan hanya setakat sungguh dia tu dalam kepala otak, tapi pada a'yan, pada mata kepala tak sungguh sekali-kali. Bukan. Tu sebab tu kata payah sikit ni. Kita nak muzakarah ni, sebab tu jangan ambil orang panggil rasa susah lah. Anggaplah kalau orang panggil kita tak nak faham sangat tu, ini bukan fardu ain. Memang bukan fardu ain lah ni. Bukan fardu ain hak kita nak baca ni. Apa erti al-halus sabitatu lizzati madamati zatu ghaira mu'allalatin bi'illatin? Artinya erti ta'rif. Hal yakni satu kelakuan. Al-halu ini satu kelakuan. Barangkalinya masa zaman Syekh Zainul Abidin ni orang panggil masih dikul ibarah, masih sepik lagi ibarah. Dikul ibarah makna masih sepik lagi ibarah nak terjemuh daripada Arab ke Melayu hal tu apa. Jadi kalau tutup guru kita tu banyak yang terjemuh hal tu artinya satu kelakuan. Bukan kelakuan main bola ke tak lah. Satu kelakuan. Al-halu satu kelakuan yang wajib bagi zat. Satu kelakuan, kalau kita nak terjemah cara comel sikit kan, al-halu sabitatu lizzati, satu kelakuan yang sabit bagi zat. Yang sungguh bagi zat. Sungguh dia tu bukan hanya fil zihni, tidak. Bukan orang panggil satu kelakuan tu as-sabitatu fi zihni, tidak. Kalau as-sabitatu fi zihni artinya dia panggil apa? Kalau orang panggil satu kelakuan ni al-halu ni sabitatu fi zihni, artinya perkara tersebut tak ada, hanya amrun ataupun umurun i'tibariyatun, perkara-perkara yang dikira-kira pada akal, cuma intizaiyah. Apa? Yakni dia ambil cabut pehel daripada satu zat benda. Itu. Dan inilah pendapat Asy'ariyah. Pendapat ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sifat wujud ni ialah sifat nafsiyah, dengan makna definisinya ialah al-halus sabitatu fi dhihni, satu kelakuan yang sabit sungguh pada kepala otak kita. Kenapa? Kerana dia termasuk daripada amrun i'tibariyah, umurun i'tibariyah, perkara yang dikira-kira pada akal saja. Adapun pada satu zat tersebut, satu zat yang kita nak kata dia ada tu, ada tak ada? Ada tu tak ada. Gitu ya. Tu. Ada tu tak ada. Ada tu tak ada.
Adapun berdasarkan definisi yang kita baca di dalam kitab Miftahul Murid saat ini, tidak begitu. Kalau gitu al-halu sabitatu lizzati, satu kelakuan yang sabit, yang sungguh bagi zat. Mana satu kelakuan ni tidak hanya sungguh dalam kepala otak, bahkan di zatnya pun sungguh. Di zatnya pun sungguh. Tapi tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Sebab itulah al-halu ni, ya, dia panggil ma bainal wujudi wal adami. Tu barang yang di antara ada dengan tak ada. Tak naik, tak taraki sampai tahap ada, tak naik sampai tahap ada betul-betul ada ni. Dan tak turun sampai tahap tak ada betul-betul ada ni. Kalau ada tu orang panggil naik sampai tahap ada betul-betul, bermakna zat pun ada pun ada. Itu. Macam kita kata ustaz ada tak? Ustaz ada bagi ni. Contohlah tu, ustaz ada tak? Ustaz ada bagi ni. Bila ustaz siapa tu kita pun tengok pak ustaz. Kita nampak ada dia ke zat dia. Kita pasti akan lihat zat dia tu lah. Zat dia tu ada. Ada pun ada tu kita tak ada nampak di zat dia. Duduk mana ada? Duduk di serbai dia ke? Duduk di janggut dia ke? Duduk di tubuh dia ke? Ada tak ada? Tak ada langsung ke? Kalau tak ada langsung ada, ni jadi zat tu tak ada. Itu orang panggil di sisi Maturidiyah, sifat wujud, sifat nafsiyah ni ialah satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada, sabit sungguh di zat. Itu al-halu sabitatu li zat. Mana al-halu ay ma bainal wujudi wal adami, itu satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada, di antara ada dengan tak ada. As-sabitatu lizati, yang sungguh, yang sabit sungguhlah di zat Allah. Di zat, tak kira lah di zat kita pun ya juga, kerana kita pun ada. Tapi wujud kita tu tak sama lah makna tu, tak payah kita ulang dia lah. Wujud kita tu mungkinul wujud, wujud Allah tu wajibal wujud. Itu memanglah beza. Cuma sekarang ni definisi ada tu, ada tu gapo dia? Sifat nafsiyah ni gapo dia? Itu kategori gapo dia? Sungguh sabit di zat tu selama ada zat. Selama mana ada zat itu, madamati zat tu, selama mana ada zat, selama tu dia kata ada. Selama mana boleh tu zat dia tu cokoh hangak, duduk kedai kopi, duduk sakak, duduk minum kopi, selama mana tu lah kita reti kata ada boleh tadi tu. Gitu. Tu. Boh boleh mati. Tak boleh nak reti lah kata adanya boleh tu. Nak kenapa zat dia tak ada, duduk dalam kubur lah. Tu nak faham dah. Nak faham gitu. Madamati zat tu, selama mana ada zat, ghaira mu'allalatin bi'illatin, padahal tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Ni padahal tiada dikeranakan dengan suatu kerana, ibarat dengan sifat tu guzak. Tak faham tu, ibarat dengan sifat tu guzak. Padahal tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Ghaira mu'allalatin bi'illatin ni, definisi hak ni orang panggil hak ni manik ni maknanya nak mengeluarkan hal yang satu lagi. Mana hal yang satu lagi? Iaitu hal maknawiyah. Sifat maknawiyah tu pun hal juga. Tu jadi dia gini, dalam membuat ta'rif dia kena jami'. Jami' ni mana menghimpun semua afra' benda mu'arraf tadi di dalam satu definisi. Kemudian dia kena mani'un. Apa kena mani'? Yakni semua afra' yang bukan daripada mu'arraf. Mu'arraf tu mana benda kita nak kenal itu terkeluar. Itu dia panggil definisi yang tamam lah, yang lengkap. Jami' dan mani'. Mana? Yakni menghimpun segala benda hak ada, hak termasuk dalam kategori tersebut, dan mengeluarkan benda bukan daripada kategori tersebut. Itu. Jadi sebab tu mari ghairu mu'allalatin bi'illatin, padahal tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Ini nak mengeluarkan hal maknawiyah. Kerana sifat maknawiyah tu pun
kategorinya di sisi mereka yang menyabitkan hal, iaitu di sisi Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, Imamul Haramain, iaitu di kalangan ulama Maturidiyah jumhurnya, maka kategori sifat tu ada hak bahasa hal. Hal ni mana satu kelakuan yang duduk antara tengah-tengah, ada dengan tak ada. Nak kata ada betul-betul tak boleh, nak kata tak ada betul-betul tak boleh. Di antara ada dengan tak ada, tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Tapi kalau hal maknawiyah nanti ada di bawah tu. Al-halu sabitatu lizati madamati zatu mu'allalatan bi'illatin. Itu. Dikarenakan dengan satu kerana mana? Dikarenakan ada sifat kudrah, sifat perkuasa di zat Allah Ta'ala, pak terhayatilah ada satu kelakuan yang lain namanya kaunuhu qadiran. Apa? Keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa tadi. Itulah. Itu orang panggil hal maknawiyah. Adapun sekarang ni ialah hal nafsiyah. Tidak dikarenakan dengan suatu kerana. Artinya bukan kerana ada apa-apa sifat wujudi yang lain di zat Allah Ta'ala tu, kerana itulah kita reti kata Allah tu ada. Tidak. Bahkan semata-mata zat tu ada, maka diretilah ada satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang sabit bagi zat selama mana ada zat, tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Itu orang panggil definisi di sisi Maturidiyah. Sifat hak pesen tunggu zat, tu atas ibarah masing-masing untuk guru lah. Bapa mak boleh lah nak kata itu, untuk bapa mak ngaji itu boleh lah. Sifat hak pesen tunggu zat. Tapi murak tunggu tu kat mana? Adakah dia tu wujud duduk sini, lepas tu zat tu mari gedung-gedung pak pelaga dua tu. Itu kena pandai-pandai awak surah lah, awak ibarah dengan mudah nak faham. Jadi sifat nafsiyah ni iaitu wujud sebutir. Ada ni sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni di sisi qaul Maturidiyahnya ialah satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak turun sampai tahap tak ada betul-betul, duduk tengah-tengah di antara ada dengan tak ada, yang sabit sengerti bagi zat tu selama mana ada zat. Tidak semata-mata sabit sengerti hanya pada zihin kepala otak saja, bahkan sengerti sungguh sabit dia tu di zat satu benda tadi tu selama mana ada zat tu, tidak dikeranakan dengan satu-satu kerana yang lain. Tidak kerana ada satu benda yang lain di zat tu maka terhayatilah kata ada. Tidak, semata-mata dia saja. Gitu. Inilah orang panggil qaul Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi kalau qaul kita Asy'ariyah ni, sifat wujud, sifat nafsiyah, sifat ada ni orang panggil apa? Suatu perkara yang sungguh dia tu di dalam kepala otak saja. Sifatun subutiyatun fi dhihni sabitatun fi dhihni, gitu. Satu sifat yang sabit sengerti sungguhnya di dalam kepala otak kita saja. Adapun diri ada tu pada satu benda, tak ada. Gitu. Sebab itulah untuk guru wak teka tu kan, wak teka-teki. Dia tanya, lagu mana cara mazhab Asy'ariyah dengan mazhab Maturidiyah apabila ditanya Allah ada ke tidak? Maka mazhab Asy'ariyah dia jawab Allah ada. Lepas tu mazhab Maturidiyah pun jawab lagu mana? Allah ada. Itu sama. Itu nak cerita usulul aqaid. Hak tu hak fardu ain. Allah ada ke tidak? Ada. Wajib ada, mesti ada, tak terima nak kata tak ada. Itu fardu ain tu. Allah ada ke tidak? Wajib ada. Mesti ada, wajibal wujud. Tak terima langsung nak kata tak ada. Sama ada tak ada dulu, tak ada lagi akal dan sebagainya. Ada yang dihubungi oleh tak ada, tak terima tu. Itu fardu ain. Sama ada Asy'ariyah ke Maturidiyah ke hatta apa firqah di dalam Islam selain daripada ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, tanya Wahabi ke Taimiyun ke Mujassimah ke, tanya Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, tanyalah Syiah, Khawarij, semua pasti kata Allah Ta'ala tu ada, mesti ada, tak terima nak kata tak ada. Kalau kata Allah Ta'ala tak ada, kafir tak kira, mereka kafir. Itu ayatnya. Maka itulah orang panggil usulul aqaid. Teras pegangan.
Teras pegangan ni tak boleh menyalahi. Kalau menyalahi dengan usulul aqaid, teras pegangan, humbi bagi pegangan dalam hati, hak ni hak jadi ahlul bid'ah atau ahlul dalalah atau hingga kufur wal a'yazu billah. Ada pun orang panggil masalah soalan yang seterusnya, orang tanya, ada Allah tu ada ke tak? Ni bukan usulul aqaid dah. Bukan usulul aqaid. Tu hak tadi usulul aqaid tadi. Mana? Allah ada ke tidak? Tu bahasa Kelantan tanyalah. Kalau bahasa luar, adakah Allah Ta'ala itu ada? Gitulah ada itu ni. Adakah Allah Ta'ala itu ada? Maka jawabnya Allah mesti ada. Tak terima nak kata tak ada. Ada dia tu wajib ada, wajibal wujud. Tak terima nak kata tak ada yang dahulu atau ada yang dihubungi oleh tiada. Tak ada sekarang dan tak ada lagi akan datang. Tak terima. Itulah orang panggil usulul aqaid. Teras akidah. Teras dalam pegangan. Hak ni tak ada khilaf. Asy'ariyah pun jawab gitu, Maturidiyah pun jawab gitu. Hatta firqah-firqah hak sesat dalam Islam pun mesti akan jawab lagu tu. Kalau jawab tak ada tu kafir lah dah. Itu soalan tu orang panggil soalan pertama. Allah ada ke tidak? Allah ada ke tak? Kemudian ditanya lagi, ada Allah tu ada ke tidak? Soalan ni bukan usulul aqaid, bukan teras dalam pegangan. Soalan ni hanyalah sebagai nak membahaskan tentang apakah sifat nafsiyah iaitu ada tu ialah bangsa ada. Ada Allah ada ke tidak? Maka bagaimana Asy'ariyah menjawab dan Maturidiyah menjawab kalau dia tanya ada Allah tu ada ke tidak? Asy'ariyah kata ada Allah tu tak ada. Ada Allah ada ke tidak? Tak ada. Gitu. Tapi kalau orang tak mengaji tauhid, takutlah nak jawab gitu. Ada Allah tu tak ada. Kafir lah. Dah. Bukan nak cerita Allah tu tidak ada. Nak cerita sifat ada tu ada ke tidak. Maka Asy'ariyah dia menjawab dengan apa? Tidak adalah sifat ada tu. Kenapa? Sifat ada tu hanya amrun au umurun i'tibariyah intizaiyah. Perkara yang dikira-kira sungguh hanya pada di dalam akal kita saja. Tu amrun i'tibari. Perkara hak dikira-kira sungguh tu dalam kepala otak. Orang panggil amrun fi zihni. Amrun fi zihni ni perkara hak dalam kepala otak. Nak ambil cabut tak luar tak boleh, tak apa. Duk mana benda tu, hakikat benda tu tak apa. Itu kalau jawab apa Asy'ariyah. Allah ada ke tak? Ada. Ada Allah ada ke tak? Tak ada. Kalau Maturidiyah di dalam menjawab persoalan ada Allah tu ada ke tidak, maka cara jawab Maturidiyah berdasarkan definisi ni. Mana? Tak naik siapa tahap ada, tak turun siapa tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada, sabit bagi zat selama mana ada zat, tidak dikeranakan dengan satu kerana. Ya macam tu karut sikit lah. Ya macam tu bomo waya kulit sikit dah. Jadi gini, Allah ada ke tidak? Ada. Ni Asy'ariyah lagu mana? Ulama-ulama Asy'ariyah apabila ditanya dua soalan, Allah ada ke tidak? Ada jawabnya. Ada Allah ada ke tidak? Tak ada. Senang. Mudah. Selesai. Nak ceritanya ada tu bukan bahasa ada. Ada tu sungguh dalam kepala otak saja. Tak sabit di zat satu benda tu. Sungguh dia sabit dia hanya dalam kepala otak kita saja. Gitu. Dah. Itu Asy'ariyah. Kalau Maturidiyah ditanya soalan Allah ada ke tidak? Ada. Sama jawabnya. Jawabnya ada. Tak jawab tak ada, kafir ni. Allah ada ke tidak? Ada. Ada Allah tu ada ke tidak? Ni jawapan Maturidiyah. Tak naik siapa tahap ada, tak turun siapa tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada, sabit bagi zat selama mana ada zat, tak dikeranakan dengan satu kerana. Tu tadi ni definisi ni. Al halus sabitatu lizati madamati zatu ghairu mu'allalatin bi'illatin. Itu. Boleh deh. Contoh ada kita.
Yang ni kita buat mari Asy'ariyah dulu dah. Contoh dah. Saya buat mari gapo dia contoh. Okey. Macam tengok kotak. Bukan nak ngepin suruh beli barang ni dah. Nak pihak Asy'ariyah ni. Lagu mana pendapat Asy'ariyah? Kotak ni ada ke tidak? Kotak ni ada ke tidak? Ada, harus tiada. Gitu lah. Kerana benda ni makhluk kan? Allah Ta'ala tak boleh kata harus ada, harus tiada. Allah ada ke tidak? Harus ada, harus tiada tu kafir lah. Allah ada ke tidak? Wajib ada, mesti ada. Tak terima nak kata tak ada. Tak ada yang dahulu, tak ada yang lagi akan, tak ada sekarang, tak terima. Itu Allah Ta'ala. Ini nak misal contoh ada kita. Lagu mana? Kotak ni ada ke tidak? Harus ada, harus tiada. Sekarang ada. Itu kotak ni. Ada kotak ni, ada ke tidak? Duk mana ada kotak ni? Boleh tengok tak? Duduk di biru dia ni ke? Duduk atas ni ke? Duduk di empat segi ke? Di mana? Diri ada, wujud ada. Ada tak? Cuba tunjuk duk mana ada. Di manakah ada itu? Ada ni ada tak di diri kotak ni? Tak ada. Lepas tu kita faham kata kotak ni ada tadi tu. Ada, hak kita faham ada tu sungguh dalam kepala otak kita. Tu apa ni? Orang panggil amrun i'tibariyah. Jadi ada tu bukan ada di kotak ni. Kau duk mana ada? Kalau ada tu ada di kotak ni, duk mana ada? Di hujung ni ke? Atau di atas ni ke? Di tulisan dia ke? Di mana ada? Di tulisan dia pun tak tulis ada, tak ada. Tak ada ni. Di mana ada? Tak ada ni. Jadi ada tu amrun i'tibariyah. Di sisi Asy'ariyah kita, ada tu tak ada. Sifat ada tu tak ada di zat kotak ni. Lepas tu hak kita faham kata kotak ni ada. Kotak tu ada kotak hak kita faham tu sungguh di dalam kepala otak kita, sabit bagi sabit di dalam kepala otak, sungguh dalam kepala otak. As-sabitatu fi zihni dia panggil, sabit di dalam zihin ni makna kepala otak lah, akal kita di dalam kepala otak kita, sabit sungguh ada tu di dalam kepala otak kita. Adapun diri ada tu tak ada di zat kotak ni. Itu contoh. Tu kalau Asy'ariyah. Kalau Maturidiyah, kotak ni ada ke tidak? Harus ada, harus tiada. Sekarang ni ada. Tu. Kerana sekarang ni kita nak buat misal kepada sifat ada makhluk. Kita kena kata gitulah. Kalau sifat ada Allah tak boleh kata gitu. Allah ada ke tidak? Harus ada, harus tiada. Kafir lah. Allah ada ke tidak? Wajib ada. Tak terima nak kata tak ada. Wajibal wujud. Itu ni. Itu. Baik. Kotak ni ada ke tidak? Harus ada, harus tiada. Sekarang ni ada. Baik. Ada kotak ni. Sifat ada tadi hak kita sebut kotak ni ada. Ada tu reti di kotak lah. Jadi tiap-tiap benda hak reti di kotak orang panggil tiap-tiap benda hak reti di kotak pula dah. Tiap-tiap benda hak reti di benda lain tu dia panggil sifat. Tu maqama bil mausuf. Benda hak reti di mausuf. Itu orang panggil sifat. Dah. Kalau gitu ada tadi tu ada ke tak? Sifat ada tu ada ke tidak? Duk mana ada dia tu? Maturidiyah kata ada tu ialah satu kelakuan, al-halu satu kelakuan, as-sabitatu lizat, yang sabit di zat. Yana perkara tersebut bukan hanya amrun i'tibari, bahkan amrun khariji. Perkara yang keluar, yang sabit dia tu bukan hanya dalam kepala otak kita, bahkan sungguh di zat. Di kotak ni orang panggil sungguh ada tu sungguh. Al-halu ada tu sungguh. Ada tu tak boleh nak kata ada, tak boleh nak kata tak ada. Al-halu mana satu kelakuan ma bainal wujudi wal adami. Satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Tu al-was al-wasa itu bainal wujudi wal adami, gitu. Yang menengahi antara ada dengan tak ada. Jadi
di sisi Maturidiyah, kalau ada tu naik sampai tahap ada, bermakna kita dapat lihat kotak ni satu batu. Ada, dia ada tu, ada duk tepi kotak ni. Ada tak? Tak ada. Tapi kalau tak ada langsung nak ada tu, kotak ni tak ada. Jadi di sisi Maturidiyah ni, sebab tu kata payah. Mazhab Maturidiyah ni payah sikit, kerana dia sebab tu kau yang marjuh. Kau yang rajihnya tak ada, Asy'ariyah tak ada. Mudah, senang kita nak fikir. Nah, itu ni senang kita nak faham. Ada puan ni susah sikit. Ada tu, kalau ada, kita boleh lihat selalu dah. Kotak ni satu, lepas tu ada diri ada ni pula sebelah. Sedangkan kita dapat lihat tak gitu? Tak boleh. Kalau gitu tak ada. Kalau tak ada langsung tu ada kata Maturidiyah, kotak ni tak ada. Maka kalau gitu, ada tu ke apa? Sesuatu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Ada benda hak duduk tengah-tengah. Nak kata ada betul-betul tak boleh, nak kata tak ada betul-betul tak boleh. Menengahi antara ada dengan tak ada. Lepas tu, as-sabitatul lizat. Sabit dia tu bukan hanya di kepala otak, tapi sungguh di zat ni. Di zat ni sungguh ada tu. Tak boleh nak kata ada tu tak boleh. Atau tak ada tu tak boleh. Sungguh ada tu. Sabitatul lizati. Selama mana? Madamati zatu. Selama mana ada kotak ni? Selama mana ada kotak ni, kita kerti kata, oh kotak ni ada. Lagi tu. Selama mana kotak ni ada, kita kerti kata kotak ni ada. Pak, kotak ni tak ada. Ada tak? Tak ada. Tak kerti lah orang panggil kotak ni ada. Selama mana ada kotak ni, kita kerti kata kotak ni ada. Itu. Ghairu mu'allalatin bi'illatin, padahal tidak dikeranakan dengan satu kerana. Ada sebab apa tak? Yang boleh kita kerti dia ada. Tak ada dikeranakan ada satu sifat lain, maka tertilah ada tak? Jadi sebab itulah kalau tutup guru saya, dia kata sifat nafsiyah ni sifat nak cerita zat. Gitu. Sifat nak cerita zat tu ada. Lagi tu je. Tu sifat nak cerita zat tu ada. Gitu je. Tak lebih pada tu. Dah. Nak ui cerak, nak ui yakin kata zat tu ada ke tak? Tu gitu habis. Jadi terpulanglah kepada para pendengar atau para penonton pada pagi ni, nak mengikut hak Asy'ariyah ke atau Maturidiyah. Boleh dua-dua, tak ada masalah. Kenapa? Kerana hak ni orang panggil furu'ul aqaid. Cabang-cabang perbahasan di dalam akidah, bukan teras di dalam perbahasan ilmu akidah, bukan. Jadi tidak menjadi kafir kita dengan sebab kita pilih Asy'ariyah ataupun kita pilih Maturidiyah saja, atau kita tak tahu, tak pilih belaka-laka, tak jadi kafir ke apa. Kenapa? Kerana ni bukan fardu aini, dan bukan usulul aqaid. Cuma nak ceritanya, inilah perbahasan alim ulama kita tu secara mudah dah tu. Tu kalau kita dengar ulama-ulama bahas tak boleh nak menjangkau. Perbahasan mereka tu sangat halusi, sangat dakik, panggil halus perbahasan dia, halus, laik, dakik. Tu. Maka hak fardu ainnya apa? Kita pegang kata Allah zatnya wajibal wujud, mesti ada. Tak terima nak kata tak ada. Tak terima orang panggil tak ada yang dahulu adamus sabiq, dan tak terima ada dia tu dihubungi oleh tiada dengan makna adamul lahiq, iaitu tak terima adamul hal wa adamul istiqbal. Itu cukup lah. Itu fardu ain. Allah zat yang wajibal wujud. Adapun wujud itu apakah kategori sifatnya, iaitu sifat nafsiyah ni apa maknanya, itu bukan perbahasan fardu ain. Tapi setakat kita bahas tadi tu, kalau boleh faham, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kalau tak boleh faham pun, jangan kita kata ini apa punya ilmu ni, payah, tak payah ngaji apa begini, nak kenal tu. Dah. Tu awak tak sengka baik dengan alim ulama. Patutnya kena kata gini, Masya Allah, ilmu ulama dulu-dulu dah itu ni, susah kita nak faham. Hebatnya ulama. Itu kan bagus. Mana kita tu orang dirahmati oleh Allah, seperti mana saya sebut tadi, rahimallahu liman arafa biqadri nafsihi. Allah Ta'ala merahmati orang yang mengenali dengan qadar diri dia. Itulah. Baik, habis itu. Jadi ada khilaf di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah tentang kategori sifat ada. Habis. Dan kedua sifatun salbiyatun.
Tu sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni sifat orang panggil makna dia kita reti ikut nafi. Nanti aku wak mari ta'rif. Salaba yaslubu salban, nafa yanfi nafyan. Tapi salbiyah dengan makna insilab. Nafi dengan makna intifa, ternafi. Tersuci, ternafi, tersuci zat Allah daripada makna-makna yang tidak layak pada zat Allah Ta'ala. Itu dia panggil salbiyah. Kenapa kau sifat salbiyah dahulu sebelum sifat ma'ani? Ini juga ada orang duk tanya. Kenapa ulama susun salbiyah dulu? Nak susun mana-mana sebenarnya tak apalah ke wujud, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, betul? Kidam, baqa, boleh, tak ada masalah. Tapi kenapa kau ulama dia susun kidam, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsih, wahdaniyah? Wak mari sifat salbiyah dulu. Lepas tu barulah wak mari maknan. Ini sifat ma'ani. Mana? Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini kerana orang panggil apa? Salbiyah tu mempunyai makna takhliyah. Takhliyah atau takhalliyah. Mana? Menyucikan, membersihkan, menghilangkan. Adapun ma'ani, maknan itu mengisbatkan di zat tu. Kudrat ada di zat, iradah ada di zat. Adapun salbiyah, kidam, baqa, mukhalafah, apa? Tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada tak serupa akan yang baru, tidak berbilang, tak berhajat pada zat, tak berhajat pada fa'il yang menjadikan dia. Itu orang panggil apa? Takhliyah. Tadi tahalliyah, menghiasi. Itu orang panggil mimbabit taqdimut takhliyati, mimbabit taqdimut takhliyati qabla tahalliyati. Daripada bab mendahulukan menyucikan daripada menghiasi, sebelum daripada memperhiasi. Gitulah. Tu. Habis. Baik. Dan iaitu sifat salbiyah tu 5 sifat, ada 5 jenis. Di dalam pembilangan sifat 20 tu ada 5 jenis. Sebenarnya apa dia panggil lawazim bagi sifat ma'ani pun semua salbiyah sebenarnya. Mana? Kudrat artinya perkuasa. Di zat Allah ada sifat perkuasa. Lawan perkuasa iaitu lemah. Apa kita nak i'tikad lemah di Allah Ta'ala? Tidak lemah. Lemah tu mustahil. Tidak lemah tu istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil ni ialah wajib. Masuk dalam kategori apakah tak lemah Allah Ta'ala? Salbiyah. Kenapa? Tidak tu nafi. Lemah. Tidak lemah. Tidak bodoh. Tidak babuk. Tidak mati. Tidak pekak. Tidak tuli. Tidak bisu. Jadi salbiyah tu bukan hanya 5 sebenarnya. Capur lagi lah. Salbiyah tadi. Lawazim bagi sifat ma'ani iaitu istihalatul mustahil, tidak lemah, tidak bodoh, tidak mati tadi. Berapa? Kalau 7. 7 capur 5 jadi 12. Lepas tu ambil pula 7. Lawazim bagi maknawiyah. Mana? Keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Lawannya apa? Keadaannya Allah yang empunya lemah. Tentu tidak keadaannya Allah yang empunya lemah. Atau orang panggil apa tu? Istihalatul mustahil lawazim bagi wajib kaunuhu qadiran. Tentu tidak keadaannya Allah empunya lemah. Capur lagi 7. Berapa jadi? Jadi sifat salbiyah ni bukan hanya 5. Cuma orang panggil di dalam perbahasan sifat 20 saat ni nak mudah kita fahamnya, makna yang digerti orang panggil secara mudah dalam perbahasan 20 sifat tadi tu. 5 ni kita faham makna dia kok tidak. Maka kerana tu dimasukkan dalam kategori sifat salbiyah. Gitu. Mana 5 sifat? Qidamun baqaun, itu wasalbiyatun wahiyya khamsatun. Bermula salbiyah itu ialah 5 dalam kategori tadi lah. Jangan kita kira segala lawazin sifat-sifat ma'ani maknawiyah tu panjang lagi lah orang panggil.
Ada bila sampai salbiyah 50 ada kata ni. Tu perbahasan yang tidak wajib lah kita tahunya. Baik. Wasalbiyatun wahiyya khamsatun, bermula sifat salbiyah tu 5. Mana? Al-qidamu wal baqa'u wal qiyamu bin nafsi wal mukhalafatu lil hawadisi wal wahdaniyatu. Dah. Qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah. 5. Tu. Tengok. Dan ta'rif sifat salbiyah. Definisi dia berapa sifat salbiyah ni? Nah, apakah ta'rif atau definisi sifat salbiyah? Ia kata sininya kullu sifatin, tiap-tiap sifat. Nah, kullu sifatin, tiap-tiap sifat. Sebab tu nak ayat kata sifat salbiyah tu bukan hanya 5. Kullu sifatin, tiap-tiap sifat mana? Tiap-tiap sifat mana? Dalat, yang menunjuklah ia tiap-tiap sifat tadi, yakni maknanya tu yang menunjuk. Nah, terjemah tak nampak lah. Qidam, bahasa Arab. Melayu sebut apa? Sedia tu terjemah. Baqa', bahasa Arab. Terjemahnya apa? Kekal, tu terjemah. Makna dia tu yang menunjuk. Apa makna kekal? Apa makna sedia? Tidak ada awal bagi ada, tidak ada akhir bagi ada, tak terima perubahan. Tu tidak. Tu makna dia tu yang faham kok tidak tu. Dalat ala nafi yang menunjuklah makna tiap-tiap sifat tadi tu di atas nafi, yakni ternafi. Nafi bermakna intifa, salbi bermakna insila. Begitu. Sebab takut kita faham kata nafi tu kita faham dengan makna fi'lul fa'il. Mana? Kita hok tolong nafi. Kalau kita tak tolong nafi kan, sia ke Tuhan. Kata ni, sabitlah dia sifat lemah. Sifat lemah, sifat ada awal bagi ada, tak ada akhir bagi ada, serupa dengan makhluk. Okey. Kita tak nafi pun memang Tuhan ternafi. Itu. Tu. Tiap-tiap sifat yang menunjuklah makna tiap-tiap sifat itu ala nafi, di atas nafi ini ternafi. Ala nafi ay ala intifai, ala insilabi. Atas ternafi akan barang yang akan makna la yaliku billahi azza wa jalla, yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap makna yang tak layak dengan Allah taala, pak sifat ni mari ternafi. Ternafi. Tu lagu tu dah. Tengok terjemah dia tu, kita terjemah dah. Ambil hak dia terjemah pula, tengok lagu mana dia kata. Artinya, arti ta'rif sifat salbiyah. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas nafi barang yang tidak patut ia barang dengan Allah Azza wa Jalla. Tu hak dia terjemah lah tu. Tiap-tiap sifat yang menunjuk, yakni tiap-tiap sifat maknanya yang menunjuk. Gitu. Kena dhabit itu. Tiap-tiap sifat yang menunjuk ini, tiap-tiap sifat yang maknanya menunjuk atas nafi, yakni atas ternafi. Itu. Barang yang, yakni barang yang makna. Barang apanya? Tiap-tiap sifat yang maknanya menunjuk atas nafi, yakni atas ternafi, akan makna, akan barang yang ini akan makna yang tiada patut ia makna dengan Allah Azza wa Jalla. Maka tiap-tiap sifat lagu tu, itulah orang panggil sifat salbiyah. Tetapi di dalam perbahasan sifat 20 ni, yang masyhur sebutnya 5 lah. Qidam, baqa', qiyamu bin nafsih, mukhalafah, wahdaniyah. Itu saja. Padahalnya tiap-tiap sifat tak kira maknanya, kalau reti makna dia, kalau kita faham dia menunjuk di atas ternafi sifat yang tak layak di Allah Ta'ala, itulah sifat salbiyah. Jadi tak lemah, tak bodoh, tak mati, tak buta, tak pekak, tak bisu, tak kelu. Itu semua tu ialah salbiyah. Orang panggil lawazim bagi makni, iaitu istihalatul mustahil. Bukan mustahil. Mustahil itu tak ada.
lemah tu tak ada nanti ni. Tak ada diri, tak boleh nak kata wujud kodeng kau mana dah nanti ni. Habis itu. Kemudian kita akan sambung pula insya-Allahnya. Dan ketiga sifat ma'ani. Bila dah kita takhalli dah, ya macam tasawuf juga, tasawuf kan, ya bila mazmumah dulu, sifat mazmumah. Kenapa? Min babit takhliyati qabla tahalliyati, min babit taqdimit takhliyati qabla tahalliyati, daripada bab mendahulukan, orang panggil menyuci sebelum daripada menghiasi. Macam gelah ada tahi cicak gapo semua-semua. Tak kira kita nak bubuh air susu selalu. Kita cuci dulu. Takhliyah, takhalli, cuci dulu. Barulah lepas cuci tahalli, menghiasi. Dalam pelaturan tertib menyusun sifat pun ulama buat mari gini juga dalam tauhid. Mana salbiyah dulu, mana ternafi sifat-sifat yang tak layak dengan Allah Taala dulu. Nah, barulah dihiaskan di zat Allah Taala sifat-sifat ma'ani. Nah, sifat-sifat yang menunjukkan makna ada diri di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung semula pula insya-Allah. Dan ketiga sifatun ma'ani, yo nama kategori sifat yang ketiga. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.